Saya ingin mengupas sedikit tentang dakwaan yang mengatakan bahawa pengundi-pengundi Perikatan Nasional ini adalah mereka yang tidak educated, mereka yang ada di luar bandar, mereka yang tidak berada dalam situasi kehidupan zon selesa di bandar-bandar dan seumpamanya. Sebenarnya itu adalah suatu kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang betulnya ialah berlaku polarisasi undi mengikut kaum. Berlaku polarisasi undi mengikut kaum, terutama dua kaum utama, iaitulah Melayu dan Cina. Di mana pengundi-pengundi Melayu, mereka sudah mula sedar untuk mengundi secara terarah walaupun belum cukup besar. Kalau di Selangor sudah mencapai hampir 67 hingga 70% pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional, termasuklah kawasan luar bandar ataupun bandar ataupun semi bandar suburban. Sudah secara average-nya sudah 67 hingga 70%. Kita buat analisis ini berdasarkan 7 kerusi yang PAS menang, yang kita bertanding, yang PAS menang. Yang kerusi itu ada luar bandar, ada suburban, ada semi bandar. Jadi kalau berdasarkan kepada purata itu 67 hingga 70% ini satu jumlah besar pengundi-pengundi Melayu yang mengundi Perikatan Nasional. Dan bilangan itu sudah tentu lebih tinggi di Kedah. Di Kedah saya rasa sudah melepasi 80% pengundi-pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Hanya tinggal kurang daripada 20% sahaja. Itu pun setelah digabungkan pengundi-pengundi PH dan pengundi-pengundi UMNO. Di Kelantan dan Terengganu saya rasa sudah mula mahu mencecah 90% pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Jadi bukan persoalan tahap pendidikan, bukan persoalan tahap ekonomi, status ekonomi, tetapi sebenarnya persoalan kaum, sentimen kaum. Kalau dilihat kepada kaum Cina, mungkin lepas ni kita boleh bincang tentang sentimen polarisasi undi ni lah, tentang perkauman dan sebagainya. Apa penyelesaiannya, sebab ini isu besar. Saya sudah bangkitkan banyak kali isu polarisasi undi mengikut kaum ini menjadi suatu ancaman terhadap integrasi nasional, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Tapi ini sudah berlaku sekarang. Kalau dilihat kepada pengundi-pengundi Cina, jumlah peratusan pengundi Cina yang mengundi Pakatan Harapan tu hampir 100%. Kita punya calculation yang kita buat di 7 kawasan yang kita buat analisis tadi, 7 don yang PAS menang itu, hampir 100% pengundi Cina mengundi Pakatan Harapan. Hampir 100%. Dan 1% lagi, 99% mengundi Pakatan Harapan. 1% ni dia mengundi parti lain, bukan PAS, bukan PN. Jadi sebenarnya bukan masalah level pendidikan, bukan masalah status ekonomi, bukan masalah lokasi bandar luar bandar, tetapi masalah sentimen kaum. Ini yang sebenarnya membentuk pola pengundian, di mana pola pengundian itu adalah berdasarkan kepada sentimen kaum. Sebahagian besar orang Melayu, kalau di Selangor ni sudah mencecah hampir 70% mengundi Perikatan Nasional, dan di Kelantan, Terengganu dan Kedah 80 hingga 90% orang-orang Melayu mengundi Perikatan Nasional. Adapun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sangat bergantung, hampir 100%
sokongan pengundi Cina tu pergi kepada Pakatan Harapan. Jadi kalaulah ada yang mengatakan pengundi Cina ni mengundi secara bijak, saya tak nampak juga mereka mengundi secara bijak. Kalau ada yang mengatakan pengundi Cina ni mengundi kerana berintegriti, saya tak nampak lagilah. Lagilah tak nampak berintegriti. Tetapi pengundi Cina mengundi kerana sentimen kaum. Kerana sentimen kaum. Pengundi Melayu pun sudah mula ada sentimen kaum, tetapi tidak sampai ke peringkat 100%. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat yang mengatakan bahawa pengundi-pengundi yang mengundi Pakatan Perikatan Nasional ni adalah pengundi yang level pendidikannya rendah, mereka yang berada di zon kehidupan susah, status ekonomi dia, ini juga tidak tepat. Saya ambil contoh Bangi. Bangi ni kawasan yang orang sebut sebagai kawasan tempat ilmu. Saya bagi contoh Jitra. Jitra ni kawasan tempat ilmu banyak, antaranya UUM di Jitra. Ini adalah tempat-tempat yang menjadi petunjuk kepada ilmu. Saya bagi contoh sikit Hulu Bernam. Walaupun Hulu Bernam tu ada Felda jauh, tetapi di kawasan Hulu Bernam itu ia berhampiran dengan UPSI. Ramai pelajar-pelajar UPSI, alumni UPSI, pesyarah-pesyarah yang juga duduk sebahagiannya di Hulu Bernam. Jadi kalaulah dikatakan kawasan-kawasan urban yang educated ataupun yang mempunyai status pendidikan yang tinggi pun dimenangi oleh Perikatan Nasional. Begitu juga dengan kawasan-kawasan bandar. Ada kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi tanggapan yang menyatakan bahawa Perikatan Nasional mendapat undi daripada pengundi yang tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, pengundi yang status ekonominya rendah, saya lihat itu memang tidak tepatlah. Kita ada banyak contoh, bahkan kalau kita lihat calon-calon Perikatan Nasional ni high educated, seperti Dr. Halim Tamuri, Dr. Sufian Yusof, bekas dekan Fakulti Kejuruteraan USM, Dr. Haim Hilman, bekas Naib Chancellor UUM. Banyak lagi yang saya boleh tunjuk bahawa tuduhan yang mengatakan pengundi-pengundi Perikatan Nasional itu adalah golongan yang rendah pendapatan dia dan sebagainya adalah tidak tepat.